Dalam video ni saya akan share saya punya pengalaman menggunakan mesin OCADS Dual Action Polisher, dan juga sebagai bonus saya akan tunjuk cara nak convert mesin Dual Action Polisher ni kepada rotary polisher. Sekarang saya boleh kata saya dah guna mesin ni lebih daripada setahun, and of course saya bukanlah kedai detailer ke apa-apa. Saya hanyalah guna dekat rumah. Lebih 10 kereta lah saya polish dengan menggunakan mesin ni. So saya just nak kongsi saya punya experience best ke tak mesin ni. So feature dia adalah dual action polisher untuk automotive paint. So apa maksud dual action polisher tu? Maknanya dia hanya oscillate macam tu, dan pada masa yang sama benda ni free spinning, ikut gravity ataupun ikut momentum. So ini adalah dual action polisher. Dan dari segi specs dia datangkan dengan backing plate size 6 inci, dan dia punya oscillation dia ataupun orbit dia daripada hujung sini ke hujung sana adalah 21mm. Ini consider besar lah dari segi dual action polisher. Yang lagi satu specs adalah 5 inci backing plate, 15mm orbit. So itu adalah yang lebih popular. Apa lagi feature tentang mesin ni adalah dia datangkan dengan 6 speed. So 6 speed dia macam ni. So daripada minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tak ada clicks. So dia just macam anywhere korang boleh just adjust speed dia. Dan dia ada quite a resistance. Selain daripada tu, body dia kita boleh tengok dia ada macam rubber sini, rubber dekat hitam ni semua rubber. So consider quite ergonomic lah. Dia selesa. And then dia punya lock kat sini. So bila korang buat kerja, korang tekan, korang trigger, lepas, and then dia lock. So bila korang dah siap, so dia punya trigger ni dia hanya on off. Dia tak ada progressive trigger. Dan dari segi lain daripada tu, dia adalah venting sini, and then sini. Sini memang angin keluar, memang berangin-angin lah muka korang. And then dia ada, walaupun ni bukan progressive trigger, dia hanya on off. Tapi dia ada soft start. Saya dah pegang wire ni. Wire ni adalah 2 meter sahaja. Ini straightway saya boleh kata kelemahan mesin ni. Walaupun kabel dia proper, dia bukan macam cikai-cikai punya kena convert sendiri. Dia memang dah datang daripada kilang. Basically bila korang nak polish bumbung, korang ujung ni korang letak kat extension. Extension tu akan terangkat daripada lantai sebab korang tengah polish bumbung. Tak cukup panjang untuk korang nak polish bumbung kereta. Okay, so itu memang kelemahan. Tadi lupa nak cakap. So dekat sini ada dia punya brush. Brush ni bila dah motor, bila dia dah hauskan dia punya bahagian hujung tu, carbon brush, lama-lama korang just perlu tukar. Okay, by the way, ni pad yang didatangkan waktu beli. Saya tak tahu kalau sekarang korang boleh dapat ke tak pad ni. Tapi pad ni saya hanya pakai sekali, lepas tu terus velcro tercabut. So dual action polisher ni memang perlukan combination pad yang sesuai. Sebab kalau tak, dia punya counterbalance dia tak akan balance. Saya pernah buat video ni sebelum ni. Jadi korang kena pilih pad yang sesuai. Kalau tak, dia akan ada vibration yang teruk. Okay, so jom kita dengar dulu mesin ni bunyi macam mana. Okay, korang boleh tengok dia punya soft start. Bila saya tekan, so dia punya soft start tu menyebabkan bila korang ada letak polish kat sini, bila korang tekan dia tak ada terus zaz terbang semua polish tu, hilang. Dari segi feedback, saya prefer soft start yang lebih cepat. Dia taklah terlalu soft sangat. Kita nak dia soft tapi dia taklah lembab sangat. 1, 2, 3, 4. Dalam 4 ke 5 saat baru dia nak top speed. So bagi saya benda tu macam buang masa sikit lah. Saya tak pernah langsung dapat masalah dengan mesin ni. So saya tak ada rasa macam power kurang ke apa. Again, saya bukanlah hardcore detailer, tapi saya rasa benda ni lebih kepada market detailer, maybe home use. Sebab harga dia 200 lebih, cannot go wrong. Sebab kalau korang nak compare dengan Black & Decker KP600 tu yang terlalu basic, lebih baik korang beli OCADS ni. Sebab yang itu tak ada speed control, and then nak pilih pad dia pun tak banyak jenis. Kena beli pad yang macam serkut kepala tu je. Okay, ini Max Shine je. Model ni sebenarnya adalah 15mm orbit, dan backing plate dia adalah 5 inci. So lebih kecil. Kalau saya nak kena ada satu mesin untuk semua kerja,
saya akan pilih mesin 5 inci sebab dia versatile. Okay, feature yang tak ada dekat OCADS tu compare dengan ini, of course yang ni bukanlah competition, sebab benda ni harga dia dalam 900 kot, dan OCADS tu tak sampai 300. So memang harga tak sama. Tapi saya just nak tunjukkan apa yang korang akan miss kalau korang hanya pergi dengan OCADS, which is totally fine for everyone. You don't need any additional features macam kat sini. First, dia ada kabel dia bagi adalah 4 meter, which is tak panjang. Shinemate punya 5 meter. Tapi okey lah, at least tak adalah tergantung extension korang tu. Saya nak tunjuk progressive trigger tu. Okay, korang tengok kat sini. Saya tekan sikit, tekan lebih sikit, tekan lebih lagi. Benda ni bagi saya memang best lah. So kalau korang ada budget untuk spend nak dekat 1000, feature ni saya rasa feature yang wajib. Kenapa dia best? Korang lah reload korang punya polisher tu, cecair tu, korang nak ratakan kat kereta. So normally kalau dengan mesin OCADS, korang kena set speed 1 and then slowly ratakan, barulah letak speed 3 ke 4 untuk polishkan dia. Tapi untuk ni korang tak perlu lagi turun speed 1, sebab korang just tekan sikit-sikit, slow-slow ratakan. Bila dia dah lepeh, and then barulah full speed. Next feature yang saya suka dekat sini juga, dia punya button ni. Dia klik setiap setengah, and then pada masa yang sama dia lebih ringan untuk nak ubah dia. Nak ubah dia memerlukan tenaga yang lebih kesat. Dan untuk yang ini dia macam ringan. Dia ada pros and cons. Benda yang cons, bila korang tengah buat kerja, tiba-tiba tertukar, masalah lah kan, sebab leceh nak kena patah balik, tukar balik dia. Tapi saya suka ringan tu sebab bila kita polish and then kita sampai dekat panel curve, kita punya dual action ni akan stall. Itu normal. Dan bila ada benda yang kita boleh quickly increase power, macam sampai kat panel curve, speed 6, dia akan terus berpusing. Instead of the stall, dia berpusing. Kita bagi dia power lebih untuk nak lalu kat curve panel tu, and then dapat lalu, terus kita turun balik ke speed 5 ataupun speed 4. So benda tu saya rasa feature yang agak menarik. Okay, kita cakap pasal soft start tadi tu. Korang boleh tengok kalau OCADS ni, okay, tengok berapa lama daripada dia tekan nak sampai ke full speed tu, berbanding pula dengan yang ini. Nampak tak? Dia macam ramp up speed dia sangat laju. Jadi saya memang dapati benda ni benda yang bagus, sebab kita buat kerja polish ni boleh ambil masa 3 jam, 5 jam. Jadi kita nak cepat lah bila kita dah letak. So benda ni memang agak membantu workflow dan mempercepatkan kerja. Walaupun ni murah, mungkin 4 kali ganda, dia tak ada pun kekurangan yang tahap korang tak boleh polish kereta. Okay, so kalau korang consider nak beli ni, beli. Tapi saya dah cakap, compare dengan mesin tu, apa benda yang korang akan missing. So satu lagi benda yang saya suka tentang OCADS ni, dia kalau korang nak convert lah jadi 5 inci punya backing plate, korang boleh je beli benda ni. Korang search je 5 inch backing plate. Saya ada buat video, korang tengok balik video tu. Berat dia actually compatible dengan untuk korang replace backing plate 6 inci asal dia. So yelah, kalau korang nak juga 5 inci, korang boleh tukar, possible. Cuma 5 inci dia, orbit dia besar lah, sebab ni memang orbit takkan boleh tukar. 21mm dia bergerak macam tu. Berbanding yang ini, dia bergerak 15mm sahaja. Mesin 5 inci ni memang lebih mudah nak dapatkan pad untuk polisher ni. Untuk 6 inci, normally pilihan dia lebih kurang daripada pilihan yang kita boleh jumpa untuk 5 inci. Sekarang saya dah ada mesin ni. Apa saya buat dengan mesin ni? Sekarang saya nak tunjuk, saya dah convertkan mesin ni sebenarnya untuk jadikan rotary mesin. Tapi sebelum saya start, saya nak bagi tahu awal-awal kelemahan ataupun masalah dual action ni untuk jadi rotary. Satu concern yang korang kena tahu adalah mesin dual action polisher ni minimum speed 2000 lebih. Dan generally kalau korang tengok spec untuk rotary machine, dia punya minimum speed dia tak silap 1000, and then dia naik ke 1000 lebih sikit. Korang tak dapat nak rendahkan speed macam mana proper rotary machine. And kenapa benda tu penting? Sebab kalau especially korang guna mesin pad yang besar untuk polish kereta,
dia lagi senang nak dapat hologram. Tapi untuk kegunaan saya ni, saya tak guna ni sebagai full time polisher, dan saya hanya gunakan ini untuk tempat-tempat yang degil, tempat-tempat yang tak possible saya polish gunakan dual action tu. So saya akan tunjukkan kalau korang nak convert mesin ni jadi rotary machine, apa korang perlu sediakan. Okay, so first of course korang kena ada backing plate untuk rotary lah, sebab dia nak jadi rotary machine. So saya pilih backing plate rotary machine yang menggunakan M10 punya thread kat belakang ni. Dan yelah, korang kena adalah whatever pad ke apa. Tapi saya guna mesin ni mainly untuk backing plate kecil 3 inci, 2 inci dan 1 inci sahaja. And then nombor 2, korang kena ada conversion adapter yang convert M10 ni, M10 ke M14. Saya ada beberapa nut ni, saya nak gunakan untuk jadi spacer. Nanti saya bagi tahu kenapa saya guna benda ni. Okay, kita dah buka. Okay, so sekarang apa yang kita nak buka daripada sini adalah benda yang menjadikan mesin ni sebagai dual action polisher, iaitu counterweight ni. Macam mana nak buka dia? Korang kena stopkan dia, tekan butang ni, tahan dia, dan benda tak boleh pusing. Korang kena gunakan something macam ni, pegang dia, twist counter clockwise untuk buka. Saya gunakan kain untuk nak protect dia lah. Yes. Okay, sebab mesin ni dah pernah buka sebelum ni, jadi dia taklah ketat sangat macam tadi tu. Tapi saya nak kata ketat sangat pun taklah ketat sangat masa saya first time buka tu, pusing. Okay, so dah tertanggal. So kalau korang tengok, inilah benda yang konsep ataupun prinsip dual action polisher. So bahagian sini dia punya counterweight, bahagian sini adalah beban, di mana berat backing plate dan juga berat pad duduk. Kat sini korang boleh tengok, dia ada macam boleh adjust counterbalance dia. Saya tak pernah try, tapi nampak macam boleh adjust. Mungkin korang boleh calibrate dia balik, saya tak sure, tapi nampak gaya macam tu lah. So sekarang kita dah dapat akses kat sini, dan ini adalah M10 thread tadi tu. Okay, sekarang apa kita buat? Kita buka benda ni, sebab benda ni tak perlu ada. Sebab skru ni pegang benda ini, which is penting. Kita tak nak benda ni longgar, sebab inilah untuk hold gear tu. So korang tak nak benda ni terbuka waktu korang buat kerja. Korang nak kena make sure pasang balik skru ni. Tapi sebabkan skru ni sebenarnya panjang. Kenapa dia panjang? Sebab dia nak sandwichkan plastik ni sekali kat atas tu waktu skru. Jadi benda tu tak lagi possible, sebab korang tak nak ada benda ni. So that's why saya ada nut ni untuk jadikan spacer. Okay, so apa saya buat? Saya bubuh macam ni, dan screw. So bila korang ketatkan benda-benda yang macam ni, korang kena buat dalam bentuk star shape. So hujung sana ke hujung sana, and then hujung sana ke hujung sana, and then korang ketatkan sama-sama rata. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Next thing is kita nak letak converter M10 kepada M14. So kita just screw dia macam biasa. Kita tahan belakang ni. Okay, tak perlulah terlalu ketat sangat, sebab benda ni takkan terbuka juga. Dah siap dah kita punya rotary Occurts. Jom kita pasang, kita dengar macam mana bunyi dia. So kita pasang backing plate dia. Korang boleh tukar lah, sebab segala backing plate size yang korang nak. Sebab rotary polisher dia tak akan ada effect dari segi balance. Whatever backing plate korang nak. Macam ni, korang nak pakai backing plate 3 inci boleh. Korang nak pakai backing plate 1 inci boleh. Ini pula 2 inci. So benda macam ni untuk nak polish door seal yang besi tu memang
tak akan boleh buat dengan gunakan dual action polisher, sebab dengan adanya benda ni terus settle kerja. Jom kita cakap pasal speed tadi. Kita dah tahu dual action polisher punya speed, running speed dia start daripada 2000 lebih sampai 4-5000. So benda ni even kalau korang set minimum, dia tak akan gentle macam proper rotary machine. Tapi untuk saya punya use cases ni, mostly saya guna pad 1 inci, 2 inci, yang kecil-kecil, yang macam kita just nak zas bagi tak boleh settle lambat, kita bagi dia buat kerja, gunakan benda ni untuk nak top up ataupun complement kerja yang kita tak dapat nak achieve menggunakan dual action polisher tu. Contohnya macam bucu chrome trim dekat tingkap kereta, yang contohnya dekat kereta Mercedes ataupun BMW yang ada watermark, benda tu nak kena guna benda ni lah. So dual action polisher, mana korang nak dapat attack besi yang macam celah, and then boleh aim betul-betul. Polish perabot, saya pernah polish sebelum ni kaki kerusi. Kalau dual action, macam mana korang nak polish benda macam ni kan, batang macam ni. So saya ada guna mesin benda ni, boleh polish dia. Okay, so tu contoh. Selain daripada tu, dia membenarkan saya untuk explore tool yang baru, rotary mini polisher. Jom kita set up satu. Okay, so sekarang kita dah ada pad yang bentuk cone macam ni, yang tak possible nak pasang dekat mesin macam ni. Okay, shaft polisher ni, make sure kalau korang beli, dia adalah M14. Pasang kat sini. Okay, so dapatlah polisher halus. Ni untuk stop dia, letak batang dalam lubang ni untuk bagi dia stop. Dan kita nak longgarkan ni, and then kita boleh longgarkan, cabut. Sekarang korang ada options lah, nak backing plate sehalus ni. Benda yang saya beli ni datanglah dengan set yang macam-macam dia. Tengok berapa kecilnya pad dia dan tebal gila. Okay, so other than that, saya memang impressed dengan alat ni. Sebagai dual action polisher mahupun sebagai rotary polisher. So kalau korang berminat nak beli mesin ni, saya ada share link dekat video description. Macam biasa, saya appreciate kalau korang boleh subscribe ataupun share video saya ni. Okay, so kerja dah siap. Sekarang nak mengemas balik. Beep, 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 beep.